Satukan hati kita akan bersama-sama berdoa. 让我们一起同心祷告。 Ya Tuhan, biarlah hari ini hati kami hanya terbuka pada firman. 亲爱的天父，我们求你帮助我们敞开我们的心，我们只专注于你的话语， Hanya mendengar akan suara Tuhan. 只听你的声音。 Kami tidak mau melewatkan waktu ini tanpa sapaan Tuhan secara pribadi. 主啊，我们不要白白的度过这个时间，我们希望你能够探望我们。 Tuhan, urapi kedua hamba-Mu 主啊，求你恩膏你两位仆 dan 人， berkati setiap kami. 求你赐福我们每一个人。 Terima kasih Tuhan. 主，我们感谢你， Ini doa kami 我们的祷告 dalam Kristus firman yang hidup kami berdoa. 奉靠主耶稣活的话语祷告， Amin. 阿明。 Saudara sekalian, dalam huruf Mandarin, kata mendengar itu mempunyai arti atau makna yang sangat dalam sekali. 亲爱的弟兄姐妹们，在华语里面听有一个非常深厚的这个意义。 Tentu ini adalah karakter secara tradisional, huruf tradisionalnya, saudaraku. 我们可以看这个是正楷， Saudara, ini berarti bukan sekedar mendengar, bukan saudaraku. 这里我们讲的听不只是听而已， Bukan sekedar atau asal mendengar. 不是随随便便的听。 Tetapi menarik sekali bahwa di sana ada karakter, ada satu unsur, yaitu seperti seorang raja yang bertitah, bersabda. 这里有一个因素，我们看好像是有一个王，他正在说话。 Anda melihat sana ada unsur raja, 你 saudaraku. 们看这里有王， Lalu bagaimana orang yang mendengarnya itu? 然后我们听的人要怎么样呢？ Menarik sekali ada unsur telinga, ear. 很奇妙的，这里有听有耳， Kemudian ada unsur mata. 有眼睛 Kemudian ada fokus yang tidak boleh terbelah. 还有就是不分心的这个专注， Dan terakhir ada hati. 最后就是有心 Saudara, inilah arti mendengarkan. 这里所谓听就是这个 Bukan 意 sambil 义， lalu. 不只是随随便 Tapi 便的 semua 听。 unsur dalam tubuh manusia hampir dilibatkan. 那在我们听的时候呢，我们所有的这个我们身体的我们的肢体都在动工。 Setelah hari ini kita mau berbicara yaitu bagaimana kita mendengar firman. 今天我们在讲我们如何的来听主的话语， Kita menyambut, kita menerima firman Allah itu. 我们怎么样来迎接主给我们的话语。 Setelah dalam beberapa minggu kita akan memikirkan Injil Matius pasal 13. 在这个前面的几个礼拜，我们都会这个思考 Sebuah 马太福音 serial, 第13 sebuah 章 serial perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan. 主耶稣给了几个比喻。 Dan kita akan berbicara hari ini pasal 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-23. 今天呢，我们要读的就是我们要思考的是马太福音第13章第1到第8节。 Saya percaya kita semua mengenal baik dengan cerita akan bagian ini. 我相信我们大家对这段经文已经很熟悉。 Sudah ada tiga hal yang sangat penting di dalam perikop, dalam cerita tersebut. 在这段经文里面有3个要素很重 Yang 要。 pertama adalah sang penabur. 第一就是撒种的人， Orang yang menaburkan. 就是撒种的人。 Nah yang kedua adalah benih. 第二就是种子， Itu benih yang ditaburkan. 就是撒出来的种子 Dan。Yesus langsung memberitahu bahwa benih ini adalah firman. 耶稣说，这个种子就是神的话语。 Maka yang ketiga adalah tanah, saudaraku. 第三就是泥土， Nah tanah yang menggambarkan yaitu hati manusia, 泥土描述人的心， respon manusia. 人对话语的回 Bagaimana 应。 manusia kemudian mendengar firman, mendengar firman. 那人如何的来听主的话语？ Nah menarik sekali kalau Anda membaca dengan teliti. 很奇妙的，如果你用心的来看， Maka paling tidak Yesus menyebutkan ada 14 kali kata mendengar di dalam perikop itu. 在这段经文里面，最少耶稣已经说了14次关于听的这个， Berulang-ulang saya katakan mendengar. 他不断的重复听这句话。 Sangat jelas. Maka 很清楚。 beritanya adalah bagaimana kita mendengar firman itu. 所以呢，他的信息很清楚，就是我们如何的听他的话语。 Saudaraku, ada 4 respon, ada 4 sikap hati ketika manusia mendengar akan firman Allah. 弟兄姐妹们，有4个这个回应。当我们听主的话语的时候，我们如何的回应？ Saudara, yang pertama,
第一， itu adalah hati yang tidak responsif. 第一就是无动于衷的 Hati 心， yang tidak mau peduli pada firman. 对主的话语不想知道。 Surah ayat yang keempat memberitahu kita bahwa itu ada benih yang kemudian ditaburkan dan jatuh di pinggir jalan. 第4节有说，就是种子播在这个路边， Itu jatuh di pinggir jalan. 就是撒在路 Surah 边。 pinggir jalan menggambarkan yaitu satu tempat yang keras. 路边描述是一个很硬的地方， Satu tempat yang gersang sekali. 就是干旱的地 Dan 方。 jelas itu firman tidak mungkin bisa bertumbuh. 我们清楚的知道，在这样的地方，那个种子 Dan 一定 apa 不 arti 会 daripada 成长。 model yang pertama ini, saudaraku? 那这样的话呢，这个什么意思呢？种 Mari kita 子是 melihat 什么 ayat 意 yang 思呢？ ke-19, saudaraku. 让我们看第19 Ayat yang 节。 ke-19. 第19节 Di sana Yesus menjelaskan arti perumpamaan jenis atau model yang pertama ini. 这里呢，耶稣解释说，这个第一种形态的人是怎么样 Saya 的。 membaca mulai ayat 18 mengatakan tetapi berbahagialah. Sorry, 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman. Perhatikan, mendengar firman. 所以你们当听这撒种的比喻。 Saudara, 凡 orang ini 听 adalah orang 见 yang mendengar 天国道 firman. 理的人，这里说听，所以听天国的道理 Perhatikan, dia mendengar firman, saudaraku. 在这里就是听 Orangnya ada di 天国的道 gereja. 理。这个人呢，他在教 Dia 会， mendengar khotbah. 他听到讲 Dia 道， mendengar firman. 他听神的话 Namun 语。 Yesus katakan, namun dia tidak mengerti. 可是耶稣说他不明白， Menarik sekali, saudaraku. Mendengar tetapi tidak mengerti. 很有趣。他听可是不明 Saudara, 白， apa artinya nih? 什么意思？ Saya percaya orang ini mempunyai telinga, dia mendengar dengan baik. 我相信这个人有耳朵，他可以好好的 Apakah 听。 dia mengerti apa yang Yesus katakan? 他明白主耶稣讲的话 Saya 吗？ percaya secara intelektual mereka mengerti apa yang Yesus katakan, saudaraku. 我相信在智商上，他们明白 Namun 神 mengapa Yesus 所 katakan 说的。 kamu mendengar namun tidak mengerti? 可是主耶稣说你听，可是不明白。 Jelas ini mendengar bukan urusan telinga, saudaraku. 那这样的话呢，所谓的听，不是在乎于耳朵了。 Ini mengerti bukan soal apa? Soal intelektual belaka, 这 bukan. 个 saudaraku. 不只是在理智上或者智商上的问 Tetapi 题， ini adalah soal apa? Soal hati. 这是有关心的问题。 Mereka mendengar. 他们听见了， Mungkin mereka mengerti, saudaraku. 可能他们明白， Tetapi hatinya tertutup. 可是他们的心已经关闭， Hatinya tidak mau mengerti. 他们的心不要明白。 Sudah berapa banyak orang-orang ketika mendengar firman memakai sikap atau model seperti ini, saudaraku? 我们看，在这个世上有很多这种人， Dia mendengar, saudaraku. 他们听见， Tetapi dia tidak mau mengerti. 可是他们不要明白， Dia tidak mau tahu dengan firman itu. 他不要知道主的话语， Hatinya tidak fokus kepada firman. 他的心不专注于主的话语。 Orangnya di gereja, saudaraku. 那个人在教会， Mendengar khotbah. 他听到， Tapi tangannya pegang handphone, saudaraku. 可是他的手拿手机， Nah, kemudian itu jempolnya terus scroll. 然后他的手指一直不断的 Nah, 动 kita。tahu nih pasti nih lagi periksa Instagram. 可能这个人正在开 Instagram， Orang mengatakan, musuh, saya dengar kok kamu ngomong apa, saya tahu kok. 有人会说，牧师，我听你讲什么， Saya mengerti apa yang kamu katakan. 我明白你所说的。 Saudara, ini bukan soal intelek, bukan, saudaraku. 这个弟兄姐妹们，跟这个理智跟智 Tapi 商无关， soal hati, saudaraku. 这是跟心有关。 Hati yang menerima firman. 一个能够接受、领受主 Hati yang 话语的那 menyambut 种心， firman. 就是欢迎领受主话语的。 Saudara, memang ada orang-orang yang mempunyai kemampuan namanya multitasking. 有些人呢，他们能够有多任务的能力。 Itu adalah orang yang bisa mengerjakan 2-3 hal di dalam waktu yang bersamaan. 这种人呢，他能够在同一个时间做2-3件事情。 Anak saya adalah model orang yang itu, yang multitasking. Saudara. 我的女儿，她是属于这个 multitasking，就是能够多任务的人。 Ya, di era PSBB ini kan semua dari rumah. 现在在自我关闭的状况之下，大家都在家里， Dia sekolah dari rumah.
他在家里读书， Dan saya pun bekerja juga dari rumah, saudaraku. 我也在家里工作。 Maka tiap hari saya hampir duduk dengan dia di meja. 那我们常常差不多每一天都一起做， Sama-sama bekerja. 一起工作。 Dan saya perhatikan baik-baik, saudaraku. 然后我一直注意 Saya 他， lihat mata dia itu lihat laptop. 我发现说他的眼睛是看那个 laptop， Karena sekolah dia online. 因为他是读这个网上 Sambil 网上读 matanya lihat 书。 laptop, 那他的眼睛他是看这个视频， kepalanya mengangguk-angguk. 然后他的头点点，他点 Kadang-kadang dia 点头。 mengatakan, iya bu. 有时他会说 Iya, Bu 是的，是的，老师。 Tapi tangannya, saudaraku. 可是他的手， Dia mengerjakan yang lain, saudara. 他一面做其他的事情。 Saya lihat dia gambar-gambar. 我看他一直在画画， Dia ngerjain, dia pegang yang lain. 他也抓其他的东西。 Saya lihat ini aneh ini. 我觉得很奇怪。 Tetapi yang ajaib apa, saudaraku? 可是很奇妙的是什么呢？ Guru tanya apa, dia jawab. 老师问什么，他可以答， Dan benar jawabannya, 而 saudaraku. 且他的答是 Nah, 案 inilah 是对的。 multitasking, saudaraku. 这叫做多任务的人。 Saudara dengar baik-baik. 我们好好的听。 Mendengar firman 我们如果听主的话语， itu bukan multitasking, saudara. 并不是多任务。 Jangan mengatakan, oh saya dengar kok, saya ngerti, saudara. 可能你会说，我是听的，我明白， Ini adalah soal hati. 这是有关于我的心。 Full attention. 我们要专注， 100%. 完全的灌注 Saya，menerima firman. 100%。 Saya menyambut firman. 我接受，我迎接主 Saudara 的话语。 hati-hati kalau kita hanya sekedar mendengar firman. 弟兄姐妹们，我们要小心，如果我们只听主的话语， Perhatikan ayat 19, kita teruskan apa yang Yesus katakan di sana, 我 saudaraku. 们注意第19节，主耶稣怎么说？ Yesus katakan hanya orang yang hanya mendengar firman tetapi tidak mengertinya. Perhatikan, datanglah si jahat. 这里就是说，他如果是只听并且不明白呢，那二子就来了。 Saudara mengerikan, saudaraku. Datang si jahat, saudaraku. 这里说二子来了， Saudara jangan pikir si jahat itu berada di rumah-rumah yang kosong, yang angker. Oh bukan, saudaraku. 弟兄姐妹们，可能你们以为说这些二子呢是在鬼屋啊，或者是在一个比较可怕的地方啊。 Saudara, si jahat itu paling suka berada di mana? Di dalam gedung gereja. 你知道吗？二子很喜欢在哪一个地方？ Ya, 就是在 dia 教 paling 堂里。 suka mendampingi orang yang mau dengar firman, dengar khotbah. 他最喜欢的就是陪伴那些正在听到的人 Dia akan ganggu kita. 他会骚扰 Jangan 我 goda 们 kita 他会引诱我们， Saudara dibuat jadi ngantuk. 他让我们打瞌睡， Anda nggak bisa konsen. 不能够专注， Dengar suara handphone. 然后我们会听ada 这 banyak 个手机的声 distraction 音，有很多让我们分叉的。 Supaya Anda mendengar namun tidak mengerti. 这样的话呢，我们虽然听，可是我们不明 Saudara, 白。 apa yang kemudian dilakukan oleh si jahat itu? 那这二子是做什么呢？ Dia akan merampas, mengambil benih firman itu. 他会抢夺已经在我们心里的种 Sudah 这个 jelas 种 ini adalah 子。 gambar orang Kristen 这就 yang 是 mungkin bertahun-tahun ke gereja. 这就描述说，这个基督徒可能他多年都来教会， Dia ribuan kali mendengar firman Tuhan. 可能已经千次听主的话语， Namun orang ini adalah orang yang tidak pernah bertumbuh. 可是这个人从来不会成长， Sekali lagi ya, tidak pernah bertumbuh. 他从来不会成长， Karena hatinya tidak mau mengerti. 因为他的心不要明白。 Yang kedua, saudara sekalian, 第二种人 yaitu ada hati yang namanya hati yang impulsif. 就是冲动的心。 Nah, apa itu impulsif? 所谓冲动是什么意 Impulsif 思？ adalah seseorang yang mengerjakan sesuatu hal dan biasanya tanpa pikir panjang. 这样冲动的人呢，他常常呢做一件事情呢都不多想的 Dan。kemudian dia digerakkan, didrive oleh apa? Oleh emosi, 那他是用他的情绪来推动他， oleh perasaan. 他的感受， Apa suara hati? 他的心怎么 Apa 说， kata hati? 他的心怎么 Itu yang dia 告诉 lakukan 他，他就这么做， Tidak perlu pikir panjang. 他没有好好 Nah, 的 itu 去 adalah 思考。 impulsif, saudara sekalian. 这样的人就是属于冲 Nah, ayat 动的人。 kelima memberitahu bahwa di sana itu benih kemudian jatuh di tanah yang berbatu. 第5节告诉我们说，这个种子呢，落在浅石头 Nah, 地上。 barangkali kita perlu menjelaskan, perlu clear apa sih tanah yang berbatu itu. 这里呢，我们要明白所谓的在浅石头的 Saudara, ini bukan 这个 berarti tanah yang 土 kemudian 地上 banyak batunya, bukan seperti itu. 这里并不表示，并不意味着是这个充满石头的这个泥土。 Nah, saya bawa gambar supaya Anda lebih jelas.
这里你可以从图片可以看 Lebih 出来 tepat，diterjemahkan yaitu tanah yang tipis. 那就是很薄的这个土地。 Anda lihat itu dah, gambar itu tanah, ada Buat tanahnya nitu. saudaraku. 你看到吗？ Dan semua 很 tanah. 薄，然后就是很薄的泥土， Tidak ada batunya, tidak ada. 没有看到石头， Semua tanah. 全部都是 Namun tanah 泥土。 itu tipis. 可是这个泥土呢，非常的 Maka 淡 benih 薄， itu ditaburkan di tanah. 而这个种子呢，就播在这个土 Tapi 泥 yang 土上。 menarik kemudian di bawah lapisan tanah itu 可是有趣的是，在这个泥土的下 ada 面， batu yang besar-besar. 很多石头， Ada 大大 batu 的 yang 石 sangat 头， keras, yang padat. 很僵硬的石头。 Jelas sekali benih itu tidak mungkin bisa berakar. 那这样的话呢，这些种子呢就不会扎根。 Ketika benih itu mulai menancapkan ke bawah, 当这个种子它开始要扎根的时候， kebentur batu, saudaraku. 它就不能够 Mentok 穿 dia. 这个，它不能够 Tidak 穿 ada 透， ruang, tidak ada space bagi akar di sana. 它不能够穿透这些僵硬的石头， Maka dikatakan ketika panas terik matahari datang, 所以呢，它不能够站立得稳。所以当这个太阳晒出来的时 maka 候， benih yang sudah bertumbuh itu 这些已经发芽的种子， akhirnya mati. 结果就死掉了。 Kenapa mati? 为什么会死 Tidak 掉 ada 呢？ akar. 因为没有这个根。 Nah, sudah apa arti model manusia yang kedua ini? 这种人是怎么样的人 Sudah inilah gambaran manusia orang yang kemudian dia menerima mendengar firman. 这样的人呢，他们是有接受主的话语。 Kita lihat ayat ke-20 saudara sekalian. 我们看第20节， Yesus berkata benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu. 撒在石头地上的，就是人听了道， Perhatikan dia mendengar saudaraku. 他听， Dan kemudian kalimat seterusnya mengatakan dan segera menerimanya. 然后当下领受， Wah, ini satu sebuah kalimat yang bagus sekali saudaraku. 他当下喜欢领受。 Saudara, orang yang impulsif hatinya 这些冲动的人， adalah orang yang menerima firman. 就是接受主的话 Dia 语， menyambut firman. 他迎接主的话 Ada，muncul kata segera. 就是立即。 Perhatikan segera. 在这20节就是当下， Saudara, kata ini adalah kata yang penting saudaraku. 这个很重要的句子。 Inilah ciri-ciri orang yang impulsif. 这就是这个冲动的人的这个征兆。 Dia langsung action. 他直接有 Tidak 行 pikir 动 panjang， 他没有好好的思 Langsung 考， melangkah. 他就直接 Ikut 走， dorongan emosinya. 他就是被他的情绪所 Pulang 推动。 retreat langsung semangat berapi-api. 哇，从这个退休会回来，他就充满很火热。 Satu sisi baik saudaraku. 一方面，这样的人是 Tapi 很好 hati-hati ada 的， kelemahannya saudaraku. 可是我们要小心，这个有软弱。 Berikutnya. 接下来， Dikatakan segera menerimanya dengan gembira. 当下喜欢领受， Gembira saudaraku. 喜欢领受。 Ini menunjuk pada apa? Kepada suasana hati. 这里欢喜，欢喜的意思就是他的心里面欢 Kepada 喜， emosi saudaraku. 他的情绪 Itulah impulsif. 这就是冲动的。 Seorang penafsir mengatakan mereka hanya tertarik berapi-api secara emosional saja. 这个解经家有解释说，他们只是火热，因着情绪上的推 Saudara 动。 berhati-hati dengan emosi. 我们要小心这个情绪， Memang tidak ada yang salah dengan emosi. 因为情绪并不是错的， Sekali lagi ya, tidak ada yang salah dengan emosi. 情绪并不错， Emosi adalah pemberian Tuhan. 是上帝所给的。 Maka seseorang kemudian yang mematikan, membuang emosinya, saya kira orang itu tidak sehat. 如果一个人压制他的情绪，那这个人不健康。 Tidak ada yang salah dengan emosi. 情绪并不错， Tetapi saudara sekalian, 可是呢， ketika seseorang dia hanya dikendalikan oleh emosi saja, 当一个人被这个情绪所控制的话， itu sesuatu yang berbahaya sekali. 那就很危险了。 Saudara sekalian, orang yang hanya digerakkan oleh emosi, 如果一个人他被他的情绪所推动， segera, spontan langsung 他 dia 做什么，他就是随时立 Gembira 即当下， sedih. 然后他会很高兴， Ini suatu 然后 ekspresi 很伤 emosi, 心，这些都是他的情绪。 Jikalau seseorang Itu hanya satu berada dalam kancing. wilayah yang seperti itu saja, 那这个人呢，他所做的一切都是在这个范围里。 itu adalah orang yang dangkal, 这样的人呢，他是一个肤浅的人， orang yang tidak berakar. 一个没有根的人。
yang tidak punya kedalaman. 没有深度的人。 Saudara, bukankah iman Kristen adalah iman yang perlu berakar, saudaraku? 我们知道这个基督徒的信心是要扎根的信心， Bukan hanya luapan emosi sesaat. 不只是一时的那个冲动。 Kita perlu memiliki kedalaman dalam iman. 我们在信心上，我们必须有深度。 Saudara, apa yang terjadi ketika orang itu hanya impulsif dalam hatinya? 弟兄姐妹们，当一个人他的心里充满冲动，是会发生什么呢？ Saudara, ayat 21 di sana Yesus mengatakan, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. 这里耶稣说，心里没有根，所以不过是暂时的。 Saya membandingkan dengan Injil Lukas, kisah yang paralel. 我们就跟这个路加福音一起比较。 Yesus mengatakan mereka percaya sebentar saja. 耶稣说，他们相信只是一下子而已。 Saudara, kenapa sangat sebentar? 为什么只是暂时的呢？ Karena tidak berakar. 因为没有根。 Dan apa yang terjadi, saudara sekalian? 那发生了什么呢？ Dikatakan apabila datang penindasan atau penganiayaan, orang itu segera hancur. 直至未到遭了患难，或是受了逼迫，立刻就倒了。 Sebab bukankah seringkali Tuhan memakai atau mengizinkan kesulitan, pergumulan sebagai batu penguji bagi iman kita. 常常上帝会用苦难，会用问题来这个考验我们的信心。 Maka seorang yang hanya menerima firman, namun dia tidak pernah berakar ke dalam. 那如果一个人呢，他只接受主的话语，可是没有扎根的话， Sangat rentan sekali. 那他非常的脆弱。 Saudara, bukankah tahun ini adalah tahun yang berat bagi setiap kita? 那对我们来说，弟兄姐妹，大家都知道，今年对我们是很重的一年， Kita bergumul luar biasa. 我们一直不断的在 Tahun 挣 yang 扎 sulit.，非常困难， Kesusahan, 我们面临很 bahkan 多 mungkin 苦 penderitaan 难，甚至我们会面临这些痛苦。 yang sedang dialami oleh banyak orang. 我们发现说，大家都经历， Tetapi Kristen yang berakar, saudaraku, 可是一个扎根的基督徒， Kristen yang punya kedalaman, 一个有深度的基督徒， saya percaya dia tetap berdiri. 我相信他仍然的站立的 Dia 稳， terus bertahan bersama dengan Tuhan. 他仍然的能够稳固跟主一起同行。 Yang ketiga, saudaraku, 第三种人， model ketiga ini adalah hati yang diisi atau dikuasai oleh hal-hal yang duniawi. 这里呢，就是说他全神贯注以这个属世的心， Hati yang diasikkan dengan hal-hal yang duniawi. 他对属世的事情非常的有趣，所以呢，他很关心。 Saudara, ayat ke-7 memberitahu kita bahwa benih itu kemudian jatuh di semak duri. 第7节告诉我们说，这个种子落在荆棘里。 Saudara, di rumah saya itu ada sebuah tanaman, 在我的家有一个树，有一个小树， ada satu pot besar, 有一个很大的器皿 nah, ini ada tanaman yang bagus sekali. 这个很漂亮， Saya nggak tahu apa namanya. 我 Ini 不知 tanaman 道 apa 叫 nih? 什么名字。 Ada yang tahu? Tidak tahu. Saya tidak mengenal, saya hanya rajin siram saja, saudaraku. 我呢很殷勤的这个淋水， Tanaman itu berbunga, bagus sekali. 然后有花，很漂亮。 Nah, beberapa waktu yang lalu kemudian muncul tanaman liar, saudaraku, di sana. 那突然间呢，在旁边呢，这个发现有这个其他的 Waktu 这 saya 个 siram ini tanaman apa ini? 其他的这个植物， Tanaman asing. 我看这个不是普通的植 Bukan 物 hanya liar, tanaman ini kemudian berduri, saudaraku. 它不只是它不只是野的，可是也是有刺的。 Nah, saudara tahu, kemudian dua-dua tanaman ini dalam satu pot sama-sama tumbuh, saudaraku. 那我们发现说，这个两个植物一起成长， Yang liar itu makin tinggi, saudaraku. 那这个野的野树也是越来越长大。 Saya putuskan kemudian saya ambil, saya cabut tanaman liar, saya buang, saudaraku. 后来我决定说，把这个野树呢，把它拔掉。 Seringnya ada gambaran yang ketiga ini. 在这里呢，我们就可以看 Itu 到 benih 这个第三 ditaburkan 种人的
描述。 Dan bertumbuh benih itu, saudaraku. 我们看说这个种子播在这个这个 bertumbuh 荆 dengan 棘 baik, 上 saudaraku. 它可以成长。 Tapi jangan salah. 可是呢， Di tengah-tengah semak duri itu, 在这个荆棘的中间， benih itu bertumbuh dengan baik. 它还是一样成长。 Tapi semak duri juga bertumbuh, saudaraku. 可是我们发现说，不只是它成长，那个 Sama-sama 荆棘 tumbuh. 也是成长，所以一 Dua-dua 起成 tumbuh, 长 saudaraku. ，2个一起成长 Nah,。siapa arti poin yang ketiga ini? 那这第三种人是什么意思 Nah, ayat 呢？ ke-22 di sana Yesus memberikan penjelasan arti model yang ketiga. 这22节，耶稣解释说，第三种的意 Yesus 思是什 katakan 么？ yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman. 撒在荆棘里的，就是人听了道。 Perhatikan, dia mendengar firman, saudaraku. 请注意，他听到， Dia menyambut firman. 他迎接 Dia 道， menerima firman 他 Tuhan. 接受主的道 Dia，mau pada Tuhan Yesus. 然后他要跟随耶稣， Namun dia juga mau kepada dunia. 他要耶稣，可是他也要世界， Terbuka pada Tuhan. 他自己把心敞开给上帝， Namun juga terbuka pada dunia. 他也敞开给世界， Ia mengasihi Tuhan. 他爱上帝， Namun juga mencintai dunia. 他也爱世界， Ia mau hal-hal yang rohani. 他要属灵的事物， Namun dia enggan melepaskan yang duniawi. 可是他也不要放弃 Dia 这个属 melayani 世的。 Tuhan. 他侍奉主，服侍主， Sekaligus dia melayani Mammon. 可是同时他也服侍马门。 Saudara, dua-duanya dipelihara. 这两个他都保持， Dua-duanya dibiarkan bertumbuh. 他就是任凭这两个一起成长， Dua-duanya dipeluk erat-erat oleh dia. 他紧紧的拥抱这两种， Saudara, inilah gambaran model yang ketiga. 这就是描述第三种的人， Dia rajin ke gereja. 他们很殷勤的来教 Dia 会， setia dalam pelayanan. 他很忠心的 Dia 侍奉， bertumbuh dalam pelayanan, saudaraku. 然后他在侍奉上也是成长。 Sekali lagi dia bertumbuh, saudaraku. 弟兄姐妹们，请注意，他也成长， Namun hatinya masih melekat pada dunia. 可是呢，他的心分叉，他的心还跟属世很近。 Seperti pot tadi. Ada Justru- tanaman yang bagus. 就像刚才我们看到的这个植物有一个很漂亮的植物， Tetapi yang tanaman liar pun dia biarkan. 可是野树也一起 Dia 一起 sayang 成 kepada 长， kedua-duanya. 他要两 Dia nggak mau 种他都 mencabut, tidak 要， mau, saudaraku. 他不要拔其中一个。 Padahal jelas ini dua kondisi yang tidak mungkin terjadi dalam hidup seorang 而 percaya. 这个人呢，他信主，他知道说这个不可能的状况。 Saudara, apa yang terjadi ketika kita membiarkan hati kita satu sisi pada Tuhan, sisi yang lain kepada dunia. 弟兄姐妹们，当我们把我们的心，一方面我们赐给神，一方面我们赐给世界，那会发生什么呢？ Yesus berkata, lalu Yesus kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. 后来有世上的私利、钱财的迷惑，把道击住了，不能成长，不 Saudaraku, 能结实。 inilah gambaran orang Kristen yang 这就是- mungkin bertumbuh. 这描述基督徒可能他有成长， Karena dia menerima firman. 因为他接受 Dia cinta 主的 Tuhan. 话语，他爱主， Mungkin dia bertumbuh, saudaraku. 可能他成长。 Tapi percayalah, 可是相信我， orang tipe ini 这种 dia 人 tidak pernah berbuah dalam hidupnya. 他生命不会结果 Tidak bisa 子， berbuah, saudaraku. 他一定不会结果子。 Bayangkan, itu nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman yang bagus, disedot semua sama dunia. 你可以想象吗？应该这个好的植物，它需要营养，而这个营养呢，被这个属世的抽弃了。 Kalaupun dia bertumbuh, 虽然它可能有成长， tidak bertumbuh dengan baik. 可是它不会很好 Tidak 的成 optimal 长，并不会很完全的成 Tidak 长。 heran dia tidak mungkin bisa berbuah. 所以不奇怪，它不会结果子。 Setelah Yesus mengingatkan di sana bahwa ada kekhawatiran dunia. 耶稣提醒我们，他有世界的忧虑， Setelah apa itu kekhawatiran dunia? 所谓世界的忧虑有私利 Itulah 是什 orang 么？ yang hatinya diisi oleh hal-hal yang bersifat duniawi. 就是说，他的心充满着属世的事物， Fokusnya kepada dunia. 他专注于世界， Dia mengkhawatirkan hal-hal fisikal yang semuanya sifatnya duniawi.
他很担心，就是生理上、物理上的问题，就是属世的问题。 Dan orang seperti ini sekali lagi dia tidak mungkin bertumbuh dengan baik. 而这种人呢，我再次的说，他不可能很好的成 Dia 长， tidak bisa berbuah. 他不会结果子。 Itulah Kristen yang mandul. 这就是这个不结果子的 Yesus 基督徒。 mengingatkan hati-hati dengan tipu daya kekayaan. 耶稣说，我们要小心，就是这个世界的这个财物的诱惑， Menarik sekali, tipu daya kekayaan. 这个钱财的迷惑。 Saudara, apa arti tipu daya kekayaan? 所谓钱财的迷惑是什么？ Saudara jangan salah paham. Kristen tidak pernah anti dengan kekayaan. 你们不要误解，基督徒并不是反对这 Kristen 个 bukan 钱财， menolak kekayaan. 基督徒并不拒绝这个，基督并不拒绝钱 Saudara, 财。 Kristen itu bukan pro dengan penderitaan ataupun kemiskinan, bukan, saudara, bukan itu. 基督徒并不是说喜欢受苦，只是要受苦跟 Saudara 穷 boleh 苦。 menjadi orang kaya. 我们可以当有钱人， Namun Yesus katakan tipu daya kekayaan. 可是呢，如果这个是受钱财 Saudara, 的 apa 迷 artinya 惑， itu? 什么意思呢？ Yesus mengingatkan bahwa kekayaan seringkali menipu kita. 耶稣提醒我们，这些钱财呢，它会迷惑我们， Sudah 欺骗我们。 Sudah berapa banyak orang yang membangun rasa aman hidupnya dengan kekayaan. 我们看这世上有很多人，他们建立他们的安全感在于就是他们的钱财上。 Dia pikir mempunyai ada sekian banyak kekayaan. 他以为他有这样的财富， Dia aman hidupnya. 他就安全了。 Tapi ketahuilah, itu rasa aman yang palsu. 弟兄姐妹们，你们要知道，这个是虚假的安全， Sangat rapuh sekali. 非常脆弱的。 Saudara, rasa aman sejati itu hanya ada di dalam Tuhan. 真正的安全只有在于耶稣基督。 Saudara, jangan pelihara dua tanaman dalam satu pot. 弟兄姐妹们，你在你一个器皿里，不要养两个植物， Jangan biarkan hatimu tumbuh ada Yesus sekaligus ada dunia di sana. 不要让你的心有两种，有耶稣也有世界。 Rasa aman hanya ada di dalam Yesus. 你的真正的平安只有在耶稣， Di dalam firman itu. 在他的道， Bukan kepada dunia. 不是在世界， Bukan kepada kekayaan. 不是在财富。 Inilah gambaran orang Kristen 这描述基督徒， yang mau Tuhan, 他要上帝， dia mau dunia. 他也要世界。 Yang pada akhirnya 最后呢， dia tidak bisa bertumbuh 他 dan 不能够 berbuah. 成长，他也不能够结果子。 Setelah kalau poin kedua saya mengatakan bahwa penderitaan, kesulitan, sebuah batu penguji bagi kita. 刚才我已经说了，困难问题是一种这个考验我们的考验石。 Maka pada poin ketiga, 在这第三点里面， kekayaan, 财富 kenikmatan hidup. 就是享乐， Sekali lagi, sebuah batu penguji bagi kita juga. 也是属于这个考验我们的石头。 Biarkan hatimu hanya ada Tuhan. 愿我们的心只有上帝， Bukan diisi, bukan diasikkan dengan hal-hal yang bukan Tuhan. 不要被其他的事物，就是非上帝的事物来填补我们的心。 Yang terakhir keempat, 最后， di sana kemudian kita mulai menemukan ada tanah yang baik. 就是好的泥土， Tanah yang baik. 好的泥土 Ini adalah tanah yang dipersiapkan dengan baik. 就是已经预备好的泥土。 Saudara, saya akan meringkaskan semua khotbah ini. 我要把这个做一个简列， Tentu saya akan mengkaitkan dengan poin 1, poin 2, dan poin ketiga. 然后我把第一、第二跟第三把它连接起来。 Bagaimana seorang yang mendengar firman itu? 一个人他听了道，他怎么样呢？ Bagaimana seorang yang berespon dengan baik pada firman itu? 他对主的话语是怎么样的回应呢？ Yang pertama, dia mendengar firman. 第一，他听主的话语 Bukan，hanya mendengar, dia kemudian menerima firman itu. 他不只是听，他也接受主的道， Dia menyambut firman itu. 他接受，他迎接主 Full 的道， attention. 然后他完全的 Hatinya 关注， fokus pada firman. 他的心完全的关注主的道。 Itu yang pertama. 第一， Yang kedua, 第二，
dia mulai mengerti firman. 他开始明白主的话语。 Apa mengerti itu? 他所谓的明白是什 Dia 么 mulai 呢？ berakar. 他开始扎根， Berakar. 他开始扎 Semakin 根， dalam. 越来越 Semakin 深 dalam.，越来越深， Dan pada akhir yang ketiga, 到最后呢， dia adalah seorang yang berbuah. 他是一个结果子的人， Hidupnya pasti berbuah. 他的生命一定结果子， Kehadirannya membawa dampak di tengah-tengah dunia ini. 他的来临能够成为这个给世界有所影响， Hidup yang impacting. 他是有影响力的生命， Bahkan impacting more. 而更有影响力。 Tuhan rindu setiap kita adalah tanah yang baik ini. 上帝希望渴慕我们每一个人都是这种好的土地， Bertekadlah, 让我们一起来节制。 Tuhan, aku mau fokus pada firman. 主啊，我要关注于你的道， Aku menyambut firman. 我迎接你的道， Aku jadi orang yang punya kedalaman berakar. 我要成为一个有深度、有扎根的人， Dan hidup yang berbuah-buah. 而且我要成为一个生命结果子的 Mari kita 人。 berdoa. 让我们一起来祷告。 Temukanlah kami Tuhan hari ini Tuhan. adalah orang-orang yang memberikan diri kepada Tuhan. 主啊，求你帮助我们，让我们能够成为把自己完全交托给你的人。 Kami mau menjadi tanah yang baik. 我们要成为好的土地， Orang yang berespons pada firman. 我们要好好的来回应你的话语。 Maka Tuhan menemukan kami adalah pribadi-pribadi yang memberikan pengaruh besar di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di tengah masyarakat, bahkan dimanapun kami berada. 主啊，我们相信你会发现我们成为一个在我们的家庭，在我们的社会，无论我们在哪里，在社会上，我们都成为一个有影响力的人。 Terima kasih Tuhan. 主，我们感谢你， Dengarkan doa kami. 求你听我们的祷告， Dalam nama Tuhan Yesus, 奉靠主耶稣基督， kami berdoa. 我们一起祷告， Amin. 阿明。